Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz bin Yusuf. Nombor metrik C19A0003. Hari ini saya nak membentangkan iaitu gelagat usahawan, yang mana kami setelah mencari seorang usahawan untuk mengkaji bagaimana beliau menguruskan perniagaannya. Okey, yang pertama itu pengenalan. Okey, gelagat bermaksud seseorang yang tingkah laku seseorang tersebut dalam melakukan sesuatu, sama ada dalam kehidupan ataupun dalam perniagaannya. Okey, usahawan pula bermaksud seseorang yang berniaga secara kecilan ataupun besar-besaran dan boleh mengambil risiko dalam perniagaan yang diceburinya itu. Okey, dalam konteks ini kami mengkaji bagaimana seseorang usahawan tersebut mengusahakan perniagaannya, perniagaannya dari bawah sehingga beliau berjaya. Dalam kajian ini kami telah menemukan ramai seorang usahawan yang cukup berjaya, iaitu pengusaha bas itu yang bernama Wan Muhammad Sani bin Saleh. Beliau merupakan pemilik syarikat bas Sani Express yang terkenal di Malaysia, yang mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Ahmad Safwan bin Wan Muhammad Azad, bernombor metrik C19A0831. Hari ini saya akan membentangkan tentang latar belakang usahawan, iaitu Datuk Wan Muhammad Sani bin Saleh. Beliau merupakan seorang anak tempatan yang lahir di kampung Kuala Ibai, Kuala Terengganu. Beliau merupakan anak kepada pasangan Datuk Sani bin Biji Sura dan juga Datin Sharifah Aini binti Said Ibrahim Jamalullah. Beliau dilahirkan pada tanggal 24 Julai 1976 dan kini berusia 44 tahun. Dalam bidang pendidikan, beliau berkelulusan Diploma Pengurusan Perniagaan daripada Kolej Sunway pada tahun 1994. Pada masa sekarang, beliau merupakan pengarah urusan bagi syarikat Sani United Senja Berhad yang merangkumi Sani Hotel Senja Berhad, Sani Express Senja Berhad dan juga Sani Properties Senja Berhad. Hasrat untuk memiliki perniagaan bas ekspres timbul apabila beliau sering berulang-alik daripada Kuala Lumpur ke Terengganu sejak 20 tahun yang lalu. Oleh kerana pengalaman yang luas dalam menaiki bas lama ini, beliau berazam untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada orang ramai. Beliau juga ingin memperkenalkan bas-bas yang memiliki teknologi terkini di Malaysia seperti Bullet Bus. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Haikal Iqmal bin Haziman. Nombor kad metrik C19A0311. Saya akan membentangkan tentang latar belakang syarikat Sani Express. Syarikat Sani Express ini telah ditubuhkan oleh seorang usahawan yang bernama Datuk Wan Muhammad Sani Saleh. Datuk Wan Muhammad Sani Saleh, nama yang sangat dikenali di serata Semenanjung berikutan banyaknya transportasi melabelkan Sani Express di jalan raya. Sama ada musim cuti sekolah ataupun musim cuti perayaan, bahkan tiap-tiap hari pasti kita akan melihat kelibat bas yang megah berwarna merah di pelusuk jalan raya. Beliau memiliki syarikat Sani United Berhad Senda Berhad pada usia 35 tahun. Anak muda ini bagaikan memiliki segala-galanya. Perniagaan transportation bas yang memberikan pulangan jutaan ringgit dan memiliki pusat operasi sendiri dengan kos yang bernilai 7 juta ringgit. Di awal usia 35 tahun, beliau telah pun merakui pelbagai pengiktirafan termasuk tokoh usahawan muda, anugerah yang dinobatkan oleh Persatuan Pedagang dan Pengusahawan Melayu Malaysia. Malah beliau dianggap ikon generasi muda dalam dunia perniagaan pada masa kini. Terbaru, Datuk Sani mengembangkan perniagaannya ke dalam bidang perhotelan. Hotel yang terletak di Kuala Lumpur memberikan keselesaan bertaraf 3 hingga 5 bintang dengan
Penggunaan yang senang diakses, ia memudahkan para penggunanya menggunakannya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Encik Wah Muhammad Osman bin Encik Wah Muhammad Azam. Nombor matriksi 19A0072. Hari ini saya akan membentangkan tajuk pengusaha sebelum memulakan usaha. Kita akan bercerita tentang pengalaman bekerja. Datuk Wah Muhammad Sani bin Saleh, sebelum beliau memiliki syarikat pengangkutan sendiri, iaitu Sani Express, beliau merupakan seorang penyanyi dan juga seorang model. Selepas beberapa tahun menceburi bidang hiburan ini, akhirnya beliau berjaya membuka sebuah bengkel dan bertempat di sekitar Kuala Lumpur dan juga Terengganu. Akhir sekali, pada tahun 2006, beliau berjaya memiliki syarikat pengangkutan sendiri, iaitu Sani Express, seterusnya model peranan. Beliau menerima penincapan termasuk sebagai tokoh usahawan pada usia 35 tahun. Dan dalam masa 7 tahun sahaja, beliau berjaya menggaji 150 orang pekerja di syarikatnya selain memiliki 3 tingkat bangunan. Kita akan menceritakan tentang aktiviti keseluruhan dari sudut hospitality. Beliau merupakan seorang pemilik tunggal hotel jenama sendiri, iaitu Sani Hotel, yang memberikan pulangan yang cukup memberasakan. Dari sudut pengangkutan pula, beliau berjaya menemukan syarikat Sani Express pada tahun 2006. Akhir sekali, kita akan menceritakan tentang niat untuk menjadi usahawan. Niat untuk menjadi usahawan ini dapat diketahui pada zaman persekolahan lagi, iaitu pada usia 11 tahun, di mana beliau sering menggunakan perkhidmatan bas untuk pulang ke kampung semasa cuti persekolahan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mustaqim bin Sidiji dan nombor matrik saya C19A0324. Pada hari kali ini saya akan menceritakan bahagian E, iaitu motivasi utama bagi memulakan sesuatu perniagaan. Faktor utama yang mendorong Datuk Wan Muhammad Sani bin Saleh untuk memulakan perniagaan pengakuntan bas adalah disebabkan ini mengubah haluan daripada seorang selebriti kepada seorang usahawan yang berjaya. Usahawan merupakan pencetus utama sesuatu produk yang ingin dihasilkan dan amat membanggakan sekiranya produk yang diusahakan tersebut berkembang maju dan berjaya hingga ke peringkat yang lebih tinggi, dan menjadi kepuasan jika produk tersebut dihasilkan. Pengusaha memenuhi kehendak para pelanggan dan secara tidak langsung akan mencipta nilai tersendiri. Peningkatan permintaan daripada para pelanggan dan juga pelbagai komen-komen positif yang diterima membuatkan pengusaha syarikat Sani Express lebih bersemangat untuk memajukan perniagaan dan kemudahan pengangkutannya dan membaiki sistem pengurusan ke arah yang lebih baik bagi memastikan kepuasan pelanggan terjamin. Walau pada awalnya syarikat Sani ditubuhkan bersama dua lagi rakan kongsi yang lain, dan tidak lama kemudian kedua rakan kongsi tersebut telah menarik diri serta-merta dan menyebabkan Datuk Wan Sani terpaksa menanggung risiko yang besar di dalam perniagaan tersebut. Namun usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Pada tahun 2006 menyaksikan buat kali pertama 6 buah bas Sani Express pertama kali berada di atas jalan raya. Matlamat semasa menubuhkan perniagaan disebabkan kecewa dengan mutu pengangkutan awam negara yang sering dinaikinya ketika zaman persekolahan dahulu. Ini mendorong Datuk Wan Muhammad Sani bin Saleh membuka syarikat bas ekspresnya sendiri. Beliau melihat banyak kelemahan di dalam sistem yang perlu dipertingkatkan. Berkat kejayaannya membangunkan syarikat pada usia muda, pengarah urusan kumpulan ini dianugerahkan anugerah usahawan muda berjaya pada tahun 2011 oleh Kolej Politek Mara KPTM di KPTM Bangi. Mas Sani berkata, beliau berharap kejayaan itu akan dijadikan contoh kepada generasi muda akan datang bagi menggalakkan mereka membabitkan diri di dalam bidang keusahawanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kumar Aidil bin Muhammad Zulkifli, nombor matrik C19A0317, akan membentangkan bahagian E, iaitu mengawal di peringkat awal perniagaan. Peringkat awal penubuhan Sani Express bermula hanya dengan membuka bengkel membagi kenderaan di sekitar Kuala Lumpur dan Terengganu. Di ketika itu, membuka perniagaan baru dalam bidang pengangkutan bas kerana niatnya yang mendalam. Di awal pelibatan beliau adalah memulakan perniagaan dalam bidang tersebut, berbagai cabaran getih yang terpaksa dilalui dan beliau bekerja keras sehingga terpaksa tidur di dalam pejabat. Seterusnya ialah orientasi risiko di awal perniagaan. Setiap perniagaan, sama ada perniagaan kecil ataupun besar, akan mempunyai risiko untuk mendapatkan hasil yang lumayan. Usahawan juga perlu memerhatikan persekitaran sekeliling untuk membuat perubahan dalam memantapkan perniagaan yang diceburi.
Menurut Datuk Wan Muhammad Sani, antara risiko yang dihadapi beliau adalah apabila kekurangan modal untuk membeli bahan api, bila terdapat 6 buah bas sudah sedia untuk beroperasi namun tidak mampu untuk bergerak. Itu. Seterusnya kita beralih pula kepada startup. Datuk Sani selayaknya anak muda yang digelar jutawan, tetapi sikap beliau yang lebih gemar merendah diri dan mengatakan apa yang dimilikinya hari ini adalah rezeki diberi Allah SWT. Beliau berusaha keras untuk mencapai kejayaan seperti hari ini, namun ketentuannya adalah daripada Allah SWT. Seterusnya yang terakhir sekali adalah business plan. Di sini saya akan menerangkan sedikit latar belakang pemilik Sani United Berhad. Nama penuh ialah Wan Muhammad Sani Saleh. Dilahirkan pada 24 Julai 1976 di Kuala Terengganu. Merupakan anak keempat daripada 6 adik-beradik. Beliau melanjutkan pelajaran dalam bidang diploma pengurusan perniagaan di Kolej Sunway pada tahun 1994. Selepas itu beliau menceburi bidang hiburan sebagai seorang model dan juga penyanyi dengan anggota kumpulan Impression. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cik Muhammad Azim Ijazah, nombor matrik C19A0070. Hari ini saya akan mengulas bahagian kesimpulan. Terdapat 4 pelajaran yang boleh diperolehi daripada usahawan ini. Yang pertama iaitu tidak mudah berputus asa. Yang kedua, gagal sekali bukan gagal selamanya. Yang ketiga, berfikiran positif. Yang keempat, kepercayaan kepada diri sendiri. Yang pertama iaitu tidak mudah berputus asa, di mana seseorang usahawan tidak boleh berputus asa apabila mereka berhadapan dengan kegagalan. Bagi mereka, kegagalan itu menunjukkan kelemahan mereka dan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya. Seseorang usahawan juga tidak terlepas daripada kegagalan. Namun begitu, mereka harus percaya bahawa kegagalan adalah satu peluang untuk berusaha bersungguh-sungguh untuk berjaya dan berubah. Yang kedua, gagal sekali tidak berarti gagal selamanya, yang membawa maksud kepada seseorang usahawan boleh mempelajari dan mengambil pengalaman daripada seseorang yang telah berjaya dalam sesebuah perniagaan dan mengambil iktibar agar tidak melakukan kesalahan, kerana gagal sekali bukanlah perakhiran kepada seseorang usahawan. Cara yang terbaik ialah bangkit semula dan susun semula strategi. Apabila anda berhadapan dengan kegagalan, kaji titik kelemahan dan cari penyelesaian yang tepat untuk mengatasi kelemahan tersebut. Sebaiknya dapatkan nasihat daripada mereka yang telah berjaya dan rahsia kejayaan mereka. Yang ketiga, berfikiran positif. Seseorang usahawan tidak akan terlepas daripada berhadapan dengan pelbagai cabaran dan kegagalan. Untuk bangkit semula daripada kegagalan, mereka memerlukan pemikiran yang positif. Pemikiran positif akan menjadikan seseorang usahawan tidak terlalu tertekan dengan apa yang dihadapi oleh mereka. Sebelum seseorang usahawan bangkit semula, mindset positif dan perlu agar ia menjadi dorongan untuk terus maju ke hadapan dan mengelakkan mereka daripada sentiasa dibelenggu dengan kegagalan masa lalu. Akhir sekali iaitu percaya kepada diri sendiri. Seseorang usahawan perlu percaya kepada diri mereka sendiri, kerana apabila seseorang usahawan membuat keputusan, ianya perlu tepat bagi menghindari kegagalan. Mereka hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk bergantung. Apabila yakin dan percaya dengan diri sendiri, maka seseorang usahawan mampu membuat keputusan yang terbaik. Sebagai seseorang usahawan, kepercayaan diri itu penting, kerana itulah kunci untuk berjaya dalam dunia perniagaan. Tiada apa yang mustahil bagi mereka yang percaya kepada diri sendiri. Kesimpulannya, kita dapat mengambil pengajaran daripada kejayaan syarikat Sani Express yang semakin maju dan berkembang daripada awal penubuhannya sehinggalah apa yang dapat dilihat pada hari ini. Ternyata di sebalik kejayaan yang dikecapi terdapat pelbagai kesukaran dan kepahitan yang perlu ditepui oleh Datuk Wan Muhammad Sani Saleh sebelum bergelar usahawan yang berjaya dan terkenal di Malaysia. Pengkaji juga berharap segala cabaran yang dihadapi dapat dijadikan teladan, motivasi dan menyuntik semangat kepada masyarakat, terutama generasi muda di luar sana, bagi mencontohi semangat yang ada pada diri beliau untuk mencapai matlamat dalam kehidupan.